bab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nadhr bin Anas bin Malik, dia menceritakan kepada Qatadah, katanya, saya berada dekat Ibnu Abbas ketika mana mereka bertanya beliau, dan dia tidak menyebutkan Nabi SAW sehingga ditanya. Maka dia berkata, saya mendengar Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang membuat patung di dunia ini akan dipaksa dia pada hari kiamat nanti, akan dibebankan dia pada hari kiamat nanti untuk meniupkan ke dalam patung itu ruh, walaysa binafikhin, dan dia tidak akan dapat meniupkan. Satu makna. Satu lagi, makna dia, sesiapa yang menyebabkan orang membuat patung di dunia ini, kullifa yaumal qiyamah, dibebankan pada hari kiamat nanti, dia ruh ke dalam patung itu, walaysa binafikhin, dan dia tidak akan dapat meniup akan ruh yang ke dalamnya. Babul irtidaf ala dabbah. Ini bab irtidaf ala dabbah, yakni membonceng. Ini bab membonceng di atas belakang binatang atau bergendong. Ini bab gendong. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah SAW naik himar yang berada di atas belakangnya ikaf, yakni pelana. Di atas pelana itu ada qatifah, yakni satu kain baldu fadakiyah yang didatangkan dari Fadak. Wa ardafa Usamah wara'ahu, dan baginda memboncengkan Usamah di belakangnya. Ini baginda menggendong Usamah di belakangnya. Satu makna. Satu lagi, irtidaf tadi asalnya dengan makna bergendong lah, membonceng. Tetapi ada juga yang mentafsirkan dengan makna irtidaf itu apa makna, yakni irkabu rakibid darajah, irkabu rakibid dabbah khalfahu ghairahu, itu makna, yakni memboncengkan seseorang di atas belakang binatang, yakni menggendong seseorang di atas belakang binatang. Yakni mutaaddilah, perbuatan melampau. Kalau tadi perbuatan tidak melampau. Dua makna. Dari segi kandungan hadis ini lebih sesuai dengan yang kedua, sebab Nabi SAW memboncengkan Usamah di belakangnya, lebih sesuai dengan yang kedua. Tapi dari segi lafaz dia, wazan lafaz, dari segi saraf dianya lebih sesuai yang pertama dari segi makna. Babus thalatha ala dabbah. Ini bab 3 orang di atas satu kenderaan, atas seekor binatang. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, bila Nabi SAW datang ke Mekah, baginda disambut oleh budak-budak ataupun anak-anak Bani Abdul Muttalib. Maka dia menaikkan seorang di hadapannya dan seorang lagi dia di belakangnya. Yani dia gendong, seorang duduk depan dia dan seorang lagi duduk di belakangnya. Ini bab tuan kenderaan atau tuan binatang menaikkan orang lain di hadapannya. Sebagian ulama mengatakan tuan punya binatang itu lebih berhak untuk berada di depan, di bahagian depan binatang ataupun kenderaannya itu, kecuali kalau dia mengizinkan kepadanya, yakni kepada orang lain, penumpang.
Diriwayatkan daripada Abdul Wahab, katanya Ayyub menceritakan kepada kami, disebutkan tentang yang terburuk, yang paling buruk daripada 3 orang dekat Ikrimah. Dia pun kata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Ketika itu dia sedang gendonglah Qutham di hadapannya dan Fadal di belakangnya, ataupun Qutham di belakangnya dan Fadal di hadapannya. Fa ayyuhum asyarr au ayyuhum akhyar? Siapakah di antara mereka yang lebih buruk, dan atau siapakah di antara mereka yang lebih baik? Babun, ini satu bab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muadz bin Jabal, katanya ketika saya sedang naik gendong Nabi SAW, tidak ada di antara saya dengan dia kecuali akhiratul rahli, yaitu tempat menyandar, pelana, tempat menyandar, pelana ataupun sesuatu yang diletakkan di atas belakang unta tu sebagai tempat duduk, kecuali jarak tu je. Faqala, dia pun berkata, wahai Mu'adz. Saya berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Kemudian dia berjalan sebentar. Dia pun kata, wahai Mu'adz. Saya pun kata, labbaik ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Kemudian dia berjalan lagi seketika. Dia pun kata pula, wahai Mu'adz bin Jabal. Saya pun berkata, ya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Qala, kata dia, kata Nabi SAW, tahukah engkau? Kemudian dia berjalan sebentar. Dia pun kata pula, wahai Mu'adz bin Jabal. Saya berkata, ya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Qala, kata Nabi SAW, tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah bila mereka telah melakukannya? Qultu, saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW bersabda, hak hamba terhadap Allah ialah dia tidak akan menyiksa mereka. Babu irdafil mar'ah khalfar rajul. Ini bab menggendong perempuan di belakang lelaki. Atau menggendongkan perempuan di belakang lelaki. Itu satu lagi. Yang lagi makna dia, ini bab menyuruh perempuan naik gendong di belakang lelaki. Itu ada beberapa makna tu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Ishaq, katanya saya mendengar Anas bin Malik berkata, kami datang bersama Rasulullah dari Khaybar. Saya naik gendong Abu Talhah ketika dia sedang berjalan itu. Dan salah seorang isteri Rasulullah SAW naik gendong Rasulullah. Tiba-tiba unta itu asarat an-naqah, tergelincir. Faqultu, saya pun kata, yani isteri Nabi, perempuan itu ataupun isteri Nabi. Fanazaltu, maka saya pun turun. Maka Rasulullah SAW kata, innaha ummukum, sesungguhnya dia adalah ibu kamu. Fasyadattur rahlah, saya pun mengemaskan kenderaan yang jatuh tadi. Dan Rasulullah SAW pun naik, yang naik semula. Bila dia sampai atau bila dia hampir ataupun sudah nampak Madinah, dia pun berkata, aibun taibun,
aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Begitu. Kita kembali, kita merujuk, kita menyembah Tuhan kita, kita menyembah dan kita memuji Tuhan kita. Gitu. Babul istilqa, ini bab tidur telentang dan meletakkan satu kaki di atas satu kaki yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada pakciknya, bahawa dia melihat Nabi SAW sedang tidur dalam masjid dengan mengangkat salah satu dari dua kakinya diletakkan di atas yang sebelah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab. Ini kitab adab. Bab firman Allah SWT, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami berpesan kepada manusia supaya berlaku baik, supaya berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, Tuan punya rumah ini menceritakan kepada kami, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah rumah Abdullah yani bin Mas'ud. Dia kata, yani tuan rumah ni, yani Abdullah bin Mas'ud, saya telah bertanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Qala, Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, bersembahyang pada waktunya. Qala, kemudian dia bertanya, thumma ayyun, kemudian berbuat baik kepada dua ibu bapa. Qala thumma ayyun, kemudian dia kata al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qala, kata perawi ini, haddatsani bihinna, Nabi SAW telah menceritakan kepadaku tentang semua itu. Ini kata perawi ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekiranya aku minta dia tambahkan lagi, yani kalau aku tanya lagi pertanyaan lain, tentu dia akan menambahkan jawapan kepadaku, yani tentu dia akan jawab lagi. Bab, siapakah orang yang paling berhak untuk digauli dengan baik, untuk dilayan, digauli dengan baik? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya layani dengan baik? Katanya, ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Dia berkata, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Dia berkata, kemudian ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, thumma abuka, kemudian ayahmu. Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata, haddatsana Abu Zur'ah. Abu Zur'ah menceritakan kepada kami mithlahu, yang serupa lafaz dengan hadis tadi, serupa dengan hadis tadi lah. Abu Abdullah berkata, yang Imam Bukhari, Umarah bin Al-Qa'qa' itu adalah Umarah bin Qa'qa' adalah anak saudara kepada Abdullah bin Syubrumah. Abdullah bin Syubrumah, Umarah bin Qa'qa' bin Syubrumah, dia ni adalah anak saudara kepada Abdullah bin Syubrumah. Babun, bab, seseorang itu tidak boleh berjihad melainkan dengan kebenaran, dengan keizinan dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abil Abbas, daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, bolehkah saya berjihad? Bolehkah saya pergi berjihad? Maksudnya gitulah, pergilah. Qala, Nabi SAW bertanya, engkau ada dua ibu bapa? Dia kata, ya. Qala fa fihi ma fajahid. Nabi SAW kata, kalau begitu engkau berjihadlah untuk menjaga dengan baik dua ibu bapa kamu. Kalau begitu engkau berjihadlah
untuk kedua-duanya. Yakni engkau bersungguh-sungguhlah menjaga kedua-duanya. Babun, tidak boleh seseorang itu memaki ayahnya. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar itu ialah seseorang melaknat dua ibu bapanya. Orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu akan melaknat dua ibu bapanya? Dia berkata, seseorang itu menyumpah ataupun memaki ayah kepada seseorang, lalu orang itu balas menyumpah ayahnya, dan dia menyumpah ibu seseorang, lalu orang itu membalas dengan memaki ibunya. Itulah cara dia laknat ataupun sumpah ataupun maki dua ibu bapanya. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Baru ni tak ada habis lagi cerita cara gambar tu, sikit lagi satu bab yang tidak bertajuk. Yang ni masih ada kaitannya lagi dengan sebelum ni lah. Bab ni masih ada kaitan dengan bab sebelum ni. Baru ni sudah agak panjang dah, kita 2 minggu dah cerita cara gambar patung ke apa ni. Cuba sikit lagi nak cerita, jumpa lagi ni, iaitu man sawwara suratan fid dunya. Salah satu maknanya, hak mana hak lain-lain sudah kita ayat dah dulu lebih kurang tu. Salah satu maknanya, seseorang yang membuatkan orang lain buat satu patung, boleh jadi patung dia, boleh jadi patung orang lain. Kalau patung dia, orang buat patung dia kerana dia anggap dia ni orang lebih, orang soleh, mana rusak kepercayaan orang tu terhadap dia. Dia tak ada kena-mengena, ataupun dia ada kena-mengena, tak kira lah, tak kira. Cuba perhati ni satu lagi makna dia. Pada hari kiamat nanti Allah SWT akan suruh dia tiupkan ruh ke dalam patung yang dibuat, sama ada patung dia ke atau patung orang lain, suruh dia tiupkan dan dia tidak akan dapat. Apa makna? Maknanya kira-kiranya sepuluh Nabi Isa, dia tidak pernah suruh orang buat patung dia, tetapi dia telah menjadi sebab kepada orang buat patung dia, dan orang kata dia tu jadi Tuhan. Besok Allah SWT suruh dia depan orang ramai-ramai, cuba bubuh nyawa, dan orang kata mu Tuhan. Kalau mu betul-betul Tuhan, mesti mu boleh bubuh. Tak boleh. Maknanya Tuhan nak membuktikan kepada orang ramai bahawa dia tidak Tuhan. Gitu maksudnya. Banyak dah makna kita bagi sebelum pada ni. Salah satu lagi hak ni. Ini tidak bermakna pasal apa? Pasal orang jadi sesak gitu, tapi tak ada kena mengena dengan dia. Kalau tidak ada kena mengena lah, seperti Nabi Isa, seperti Uzair, seperti orang-orang soleh dulu, seperti orang-orang soleh dulu. Maknanya kalau kita kaji bahkan agama-agama lain-lain pun, asal silahnya dia tu agama tauhid asal. Agama-agama lain, kemudian Krishna ke, Rama ke, ataupun siapa-siapa ke, dijadikan sebagai Tuhan, dibuat patung dan dianggap dia tu sebagai Tuhan, seolah-olahnya Tuhan ni boleh buat segala-galanya. Allah SWT nak menyatakan kepalsuan kepercayaan mereka tu. Besok dia suruh orang tu walaupun orang tu tak pernah ajar pun, tak pernah kata dakwa dia ni sebagai Tuhan, tak pernah, tapi Tuhan suruh. Nak apa? Nak membuktikan kepada orang ramai, nak menunjukkan kepada orang ramai biar jelas dia tidak Tuhan. Jadi kalau gitu tertipulah selama ni duduk sembah dia tu. Dia aja bukan Tuhan. Kalau Tuhan boleh buat, boleh bubuh, ni tak boleh. Tak boleh. Satu. Yang kedua, maknanya dia menyebabkan orang buat patung dia, dan dia dakwa sungguh sebagai Tuhan, seperti Firaun, sebagai siapa-siapa. Disuruh lagu tu juga, suruh bubuh, tak boleh bubuh. Bukan bermakna dia jom buat patung, tidak. Orang lain buat patung kerana dia mendakwa sebagai Tuhan ke,
atau kerana dia didakwa sebagai Tuhan. Dia sendiri tak dakwa, supaya Tuhan akan suruh bubuh, dia tak boleh buat. Bila tak boleh buat, ternyatalah bahawa semua mereka itu bukan Tuhan. Ini makna dia pergi kepada orang yang disembah tu, patung orang yang disembah tu, orang yang disembah tu yang diminta supaya bubuh nyawa, bukan orang yang buat patung tu. Satu makna. Baru ni di antara makna yang kita sudah sebut, disuruh orang yang buat patung tu sendiri bubuh nyawa. Disuruh orang yang buat patung tu sendiri bubuh nyawa. Jadi ada beberapa makna lah, dan hak panjangnya kita sudah bincang dah baru ni. Jadi sebut cerita gambar-gambar apa ni dalam bab pakaian dan perhiasan ni, sebab memang manusia mana-mana pun, di mana-mana pun, ini boleh katakan diterima oleh semua lah. Gambar itu sebagai perhiasan, sebagai perhiasan. Biar perhiasan dalam rumah, perhiasan pada pakaian dan sebagainya. Perhiasan berlakon. Perhiasan dalam buku-buku jadi comel kalau buat ada gambar ke apa, macam mana hukumnya. Jadi ini kita sudah bincang dalam bab ni, habis dah cerita gambar tu. Kemudian sekarang ni cerita naik gendong di atas binatang pula. Naik gendong atas binatang. Ini kalau nak kira tak ada kena mengena dengan bab pakaian ni. Apa yang Imam Bukhari bubuh sini ni? Dalam bab pakaian dan perhiasan. Apa perhiasan? Naik gendong. Nampak lagu mana perhiasan kan? Orang kira berjanguk kau tu dengan naik apa ni, unta ke ataupun naik himar ke apa, kau tak kira lah. Apa makna? Ni apa makna Imam Bukhari buat tajuk lagu ni? Imam Bukhari ni dia halus, orangnya seni. Maksud dia dalam hadis ni ada sebut, iaitu Nabi SAW naik himar. Datang himar itu ada ikaf tu macam pelana lah, pelana yang khusus untuk himar. Data ikaf itu pelana tu ada apa dia? Ada kain baldu, pelapik, sebagai pelapik. Ini makna hiaskan kenderaan. Perhiasan ni nak suruh comel ni, tidak nanti comel di tubuh kita saja, di rumah kita saja. Kenderaan yang kita naik tu kalau kita hias, apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Dia nak cerita boleh. Apa sebab? Nabi SAW sendiri, selain daripada dia bubuh pelana, dia bubuh lagi pelapik datang tu kain beldu yang comel, yang cantik. Ini menunjukkan boleh kita berhias pada binatang tu. Pada ketika kita naik kenderaan kita, kita comel kenderaan kita tu, tidak salah, boleh. Itu tujuannya. Ini semua termasuk dalam bab comel dan cantik lagi. Sebab apa? Allah SWT ni suka kita ni comel, cantik. Dia suka. Hak ni pun termasuk dalam waktu lagi. Kalau tidak, tak sempurna lagi. Bak rumah dengan asin, dengan apa ada sebut dah. Pakaian, perhiasan pada pakaian, ada gambar apa tu, sudah sebut dah. Apa nama ni, hak lain-lain, sikat rambut ke apa sebut dah. Untuk nak comel diri ni. Selain daripada tu kemudian, tinggal lagi pasal kenderaan. Kenderaan. Jadi kita comel, hiaskan kenderaan itu boleh, tidak salah. Itu sebab Imam Bukhari buat mari dalam bab ni. Kalau kita nak kira bab apanya, kita kata bab ni tak ada kena mengena dengan bab perhiasan, dengan pakaian ni. Di mana cerita pakaian? Ada tadi, ada dalam tu. Itu satu. Tetapi apa kena mengena dia kata bergendong? Kalaulah dia buat tajuk ni, kalau kita kata, kalau dia buat tajuk babut tazyinid dabbah, babut tazyinid dabbah, bab menghiaskan binatang ataupun kenderaan, pun lebih sesuai. Apa dia kata irtidaf ala dabbah, bab naik gendong. Tak nampak tu, walaupun memang lah dalam hadis tu ada sebut cerita kain baldu sebagai pelapik di atas pelana tu, tapi tidak nampak tu apa tajuk dia buat gini. Maka ulama lain kaji pula, dia kata boleh jadi maksud Imam Bukhari ni, sebab dia orang halus, seni. Dia nak cerita apabila bergendong, kita kena pakai pakaian yang sesuai. Cara kita nak bergendong, takut-takut terbuka aurat kau gapo kau, kena pakai tu biar sesuai. Kalau kita naik seorang, kita naik kenderaan biar sesuai. Kalau kita naik kereta, tak apa,
Orang hak pakai tudung lagu ni, pakai burqah, kita kata dah, pakai burqah pun tak apa, naik kereta tutup dalam aircon, tidak terganggu. Tapi kalau naik motor, susah juga tu. Kalau nya kena angin tu naik alah ke muka ni, alah ke mata ni tertutup, tiba-tiba tidakkah boleh mendedahkan kepada bahaya? Kena sesuai. Nak naik kenderaan ni kena sesuai. Kita nak berhias, nak pakai pun kena tengok keadaan benda hak kita nak naik tu gapo. Kita nak naik seorang, lagu mana? Kalau kita nak naik dua orang, lagu mana? Biar sesuai pakaian tu dengan kenderaan yang kita nak naik. Jangan apabila kita naik sementara kalau kita ni orang Melayu, kita kata dah biasa orang perempuan pakai kain, maka naik motor pun pakai kain sehingga nampak pohon. Hak sebaliknya pakai seluar lah dalam tu, atau pakailah apa nama ni stocking kau hak panjang. Mana kena jaga apabila naik kenderaan. Itu pun termasuk dalam perhiasan juga. Sebab perhiasan ini, perhiasan dalam Islam, dia bukan sekadar perhiasan, dia juga menutupi aurat, dia menjaga aurat kita, menutupi aurat. Kalau sampai comel saja tapi sampai terdedah aurat, tak ada makna juga, gitu tujuan dia. Babus thalathati ala dabbah, 3 orang di atas kenderaan. Pula 3 orang di atas kenderaan. Boleh ke tidak? Ini cara bab kenderaan ni. Boleh ke tidak? Apa makna dia buat tajuk ni? Biasanya orang naik kenderaan ni sesuai dengan zaman masing-masing lah. Dia bergaya dengan kenderaan dia, bergaya. Kalau naik motor, bergaya dengan motor dia. Kalau naik kereta, bergaya dengan kereta dia. Zaman dulu orang bergaya dengan himar dia, orang bergaya dengan kuda dia, orang bergaya dengan unta dia. Kemudian nak bergaya apa ni, naik kenderaan itu dia bergaya masing-masing lah. Sekarang ni baiklah, kita kata naik binatang saat ni tak padan dengan ring binatang. Kita ada binatang tapi tak kena gaya. Kita tidak jaga, kita tidak jaga binatang kita tu. Kalau binatang kita tak boleh makan molek, binatang tu tak padan kecil, kita nak muak 3 orang kita. Apabila muak 3 orang, boleh jadi dalam masa yang tak lama binatang tu akan jadi binasa, akan mati ataupun jatuh sakit. Lepas tu tak ada lah nak boleh kita bergaya tu, tak ada lah. Ni bab pakaian, perhiasan dan bergaya. Boleh ke tidak kita bergaya dalam batas yang tertentu? Boleh, tidak salah. Tapi kalau kita tak pandai jaga kenderaan kita, kita tak boleh bergaya, tak boleh nak berhias, tak boleh nak berjanguk dah, tak boleh nak berjalan pergi mari dah dengan kenderaan kita tu, kalau kita tak pandai jaga. Kalau sekarang ni jaga air kereta tu, jaga minyak ikan dia, jaga minyak dan macam-macam lah kena jaga, basuh molek. Kalau tidak kan tak ada lah, bergaya sebentar saja. Mana kena pakai tu, kena pakai biar cermat, barulah kita boleh bergaya lama. Kalau tidak, boleh bergaya sebentar. Tetapi kalau kenderaan tu boleh kita muat 3 orang, memang tidak memudaratkan, ataupun kadang-kadang sahaja kita muat ramai tu bukan semua, kita kira-kiranya tidak mudarat sebab tak jauh perjalanan itu, kita kira tak apa. Nabi SAW sendiri pun pernah bawa dia, ni budak-budak yang sambut, dia pun buat naik, seorang duduk depan dia, seorang duduk di belakang dia. Dalam riwayat kemudian ni, iaitu Qutham dan Fadal, seorang itu duduk depan, seorang itu duduk di belakang. Mana dia naik gendong. Ini menyatakan kemesraan. Dalam nak bergaya dengan kenderaan pun, kita kena tengok juga orang tu, susah ke tidak, patut ke tidak kita menyatakan kemesraan kita. Kita tengok dia dalam keadaan susah ke tidak. Kalau keadaan susah, kita patut ambil, ataupun kalau budak nak menyatakan kemesraan, nak menunjukkan kasih sayang, kita berhenti ambil dia. Walaupun mungkin
akan menjejaskan sedikit sebanyak kenderaan kita. Tapi kalau tidak selalu, tak apa, kita boleh bergaya juga lama. Ini maksud dia. Kita boleh berjanguk, bergaya lama, boleh. Tetapi kalau kita sama-sama buat tak cara tak jaga, muak tu lebih daripada hak dia, tak lama lah. Tak lama kenderaan kita tu akan rosak dan kita tak boleh bergaya lagi. Tak ada kan? Yang dimaksudkan dengan bergaya di sini bukan dengan maksud riak ataupun dengan maksud sombong, tidak. Tidak dengan maksud sombong, tidak ada makna lagu tu. Kalau ada makna lagu tu haram pula. Tidak ada makna tadi, cuma sekadar kesenangan. Kesenangan, berasa suka, berasa gitu gini. Dan dari satu segi, kalau dalam keadaan yang sederhana, yang sewajarnya, dia tidak jadi masalah. Kalau orang tengok pun, dia boleh naik kereta, mendorong dia tu untuk memiliki juga. Mendorong dia untuk memiliki juga, maka dia buat kerja keras, dia buat kerja untuk mendapat juga kenderaan itu. Tak jadi masalah, tak apa tu. Sebab apa? Nampak sedap, nampak suka, musim hujan pun boleh pergi jalan sana kemari. Pasal apa? Pasal ada kereta misalnya, kita kata. Jadi dia pun jadi terfikir nak juga lagu tu. Dalam batas yang sederhana, dalam batas yang munasabah, tak apa tu. Sebab dia tidak akan menimbulkan rasa dengki dalam hati orang terhadap orang yang lebih senang daripada dia. Kalau sekadar tu tak apa. Dah hak tu lah hak nak pun dalam agama ni, barulah ada kemajuan. Dia berasa selesa, sedap nak kata lagu tu, kena bersungguh lah, kena buat kerja lah. Hak tu hak nak lah, dalam batas yang munasabah. Kalau siapa deki ke apa, tak sila tu, tak kena lah. Begitu juga kalau bergaya tu, siapa nak menunjuk, nak menyatakan kesombongan, tu tak boleh lah. Kalau lagu tu, kesombongan tu lagu mana? Dengan cara berderah kau depan orang, sehingga menyakitkan hati orang, tak kena gaya juga tu. Atau tempat-tempat yang ada air tu berderah situ biar ngecik kena orang, misalnya kita kata, itu tak kena juga. Mana kena jaga belakang lah benda-benda tu. Kena jaga. Bab hamli sahibid daba ghairahu baina yadayhi. Ini bab tuan punya kenderaan meletakkan orang lain di hadapan dia. Sebab apa? Sebab sebahagian ulama, iaitu Sya'bi, Amir bin Syurahil Sya'bi, dia berkata tuan punya kenderaan itu dia lebih berhak untuk duduk depan. Memang dia lebih berhak untuk duduk depan. Tapi kalau dia bagi orang lain duduk depan, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ini apa makna dia semua? Tajuk ni, ini semua dengan makna bergaya. Macam-macam cara. Kita boleh letak di belakang, nak letak depan, boleh belakang. Boleh belakang. Ini pun termasuk dalam bab perhiasan lagi. Perhiasan lagi. Tidak salah. Kecuali kalau tuan punya dia tu mengizinkan, boleh. Nak duduk depan. Dalam masalah ni, Nabi SAW dia sendiri benarkan duduk depan. Lepas tu orang duduk sebutlah ni cerita ni, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan orang duduk bercakap-cakap depan Ikrimah tentang 3 orang. Hak mana kau paling buruk? Hak mana kau paling tak molek? Kalau naik kenderaan, hak duduk depan tu kau tak moleknya, kau hak duduk di belakang, kau hak duduk tengah. Hak mana hak tak moleknya? Hak paling tak molek? Ada macam-macam kata. Ada yang kata hak duduk di belakang tu tak molek. Ada yang kata hak duduk depan tu tak molek. Ada yang kata hak duduk tengah tu tak molek. Maka Ikrimah pun kata, Ibnu Abbas kata, Rasulullah SAW hari dia gendong Qutham. Qutham duduk depan, Fadal duduk di belakang ni. Bermakna dia duduk tengah. Siapa dia ke hak molek, hak paling tak molek, dan siapa dia ke hak molek? Dah kalau Nabi SAW ada buat belakang, duduk depan dia letak Qutham, belakang dia letak Fadal, duduk tengah dia tu sendiri. Duduk tengah dia tu sendiri. Kalau lah tak molek, tentu dia tak buat. Ini menunjukkan boleh duduk mana-mana, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Asalkan bahagian mana-mana tu tidak menjadi lambang kepada kesombongan. Waktu tak boleh. Jangan menjadi lambang kepada kesombongan. Kalau menjadi lambang kepada kesombongan, duduk di belakang misalnya.
Itu menjadi lamban kesombongan. Tapi kalau dia kebiasaan untuk keselesaan, tak apa juga duduk di belakang apa. Biasalah. Orang bawa orang besar, dia duduk di belakang. Seorang aja dia duduk di depan. Itu masalah hati dia kena jaga. Tetapi asal biasanya uruf, kebiasaan orang yang buat duduk di belakang tu untuk keselesaan dia. Kalau dia nak baring kau boleh. Sebab luah di belakang tu tak ada ganggu. Kalau dengan maksud tu tak apa. Tidak kata buruk kau orang duduk di belakang. Tidak semata-mata kerana duduk di belakang tu buruk. Tidak. Dia jadi buruk tu kerana ada benda lain, benda luar. Serupa juga duduk depan pun. Tidak jadi buruk ataupun baik kerana semata-mata duduk depan. Kecuali kalau ada benda lain, benda luar. Ada benda luar tu cerita lain. Maknanya semata-mata duduk belakang atau depan tu tidaklah menjadikan seseorang itu buruk, tak baik ataupun baik. Tidak. Bab dalam setengah-setengah nuskhah, macam di sinilah dia bab tak ada tajuk. Dalam setengah-setengah nuskhahnya ada tajuknya kan, babu irdafir rajul khalfar rajul, yakni memboncengkan seorang lelaki di belakang seorang lelaki. Boleh berlaku. Ini termasuk serupa tadi juga, lebih kurang tadi juga. Yang ni Muaz naik gendong Nabi SAW. Muaz duduk di belakang, Nabi SAW duduk depan. Bergendong ni boleh, tak jadi masalah. Cumanya kena jaga tadilah, seperti kata tadilah, kalau binatang jangan sampai dia tu jadi sakit, jadi binasa dia, janganlah sampai lagu tu. Kalau kenderaan lain pun mengikut apa ni kadar kemampuan dia lah. Boleh muat berapa orang. Kalau kita muat lebih semua tak boleh. Mana tak tahan lama. Ini cerita Muaz bin Jabal ini kita sudah banyak kali jumpa dia. Dia naik gendong Nabi SAW, dekat dia tu. Nak menceritakan dekat tu makna dia pastilah dia dengar molek lah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tu. Nabi kata, wahai Muaz, saya kata labbaika Rasulullah, labbaika Rasulullah. Dalam setengah riwayatnya ya Rasulullah, supaya tak apa. Ya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Itu sahabat ni mana beradab benar dia tu dengan Nabi SAW, sehingga dia kata labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik. Kemudian beberapa kali dia panggil tu, 3 kali. Lepas tu baru cerita. Kata lagu tu apa sebab? Ini semua untuk menarik perhatian, supaya memberikan sepenuh-penuh tumpuan kepada apa yang dia akan cakapkan. Kalau tidak nampak benda ni benda besar, benda penting, benda yang perlu diberikan tumpuan. Lepas tu baru dia kata, kamu tahukah apakah hak Allah terhadap hambanya? Yang ni hak hamba kena buat terhadap Allah. Hak Allah terhadap hambanya, yang ditanggungjawab hamba terhadap Allah. Itu maksudnya. Saya kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia kata hak Allah atas hamba, iaitu mereka menyembahnya. Hamba ni kena menyembah dia dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ini hak Allah. Kalau kita tak buat hak ni, maknanya kita rampas hak dia yang sepatutnya kita berikan kepada dia. Kita bertanggungjawab memberikan kepadanya. Tiba-tiba kita tak lagi. Kalau kita buat tidak lagu ni lah, duk sembah hal lain ataupun menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian dia berjalan sekejap pula. Dia kata, wahai Muaz, supaya tadi juga, kamu tahu ke apa hak hamba terhadap Allah? Yang ni hak hamba terhadap Allah, yang ni Allah jamin untuk memberikan kepada hamba sekiranya dia buat. Kalau dia buat benda ni, gapo dia hak dia jamin untuk berikan. Itu makna hak hamba terhadap Allah. Bukan makna tanggungjawab Allah kepada hamba. Tidak, tak sesuai kita guna perkataan tanggungjawab tu. Yang ni jaminan Allah, apa yang dijamin oleh Allah untuk hamba apabila hamba melakukannya. Saya kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia kata hak hamba terhadap Allah
ialah dia tidak menyiksa mereka. Itu hak Allah. Hak Allah atas hak hamba atas Allah. Yang ni hak Tuhan jaminnya kepada dia, iaitu dia tidak akan seksa. Hamba yang tadilah yang menyembah dia dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, waktu dia tidak akan seksa. Dia jamin waktu itu. Hak kita naknya di sini dia naik gendong tadilah, naik gendong. Jadi naik gendong ni pun satu bergaya jugalah, bergaya. Sebab kita kata lah, tak bergaya kerananya kita kata. Kalau selama ni, kalau orang muda lah kita kata, kalau selama ni naik kereta seorang, lepas menikah tu naik kereta dua orang pula, kan bergaya tu, naik dua orang tu, sebelah dia tu ada orang. Itu pun nampak cantik juga, comel juga. Satu bentuk yang menarik juga, satu keadaan yang menarik juga. Ini semua termasuk dalam bab ni. Yang menarik dari segi zahirnya menarik. Orang-orang lain pun telio kata, nak nikah kata, nak jadi lagu tu kata. Pasal apa? Pasal ada tarikan, comel, cantik lah tu. Gaya lah termasuk dalam bab gaya. Ini bab gendong perempuan di belakang lelaki. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh juga. Asalkan mahram. Sebab itulah dalam setengah-setengah nuskhah dia ada sebut irdaful mar'ati khalfar rajuli dhi mahramin. Dhi mahramin, mana lelaki mahram. Naik gendong lelaki boleh, perempuan boleh naik gendong. Tidak boleh naik gendong. Naik gendong, ni cerita zaman itulah ni. Naik gendong, naik unta ke, naik kuda ke. Zaman sekarang ni naik gendong ni naik apa dia? Naik apa ni, basikal kau kita kata, ataupun motosikal. Hak tu baru naik gendong. Boleh. Ada pun naik kereta tu orang tidak panggil naik gendong kau tu. Ini hadis-hadis ini menunjukkan bahawa perempuan itu boleh naik kenderaan itu, dia nak bawa sendiri ke ataupun dia nak naik gendong orang lain ke, asalkan mahram. Asalkan mahram, yang orang yang haram kahwin dengannya boleh. Ataupun suami isteri boleh lah. Ini dalam cerita ni Anas menceritakan bahawa dia naik gendong Abu Talhah. Tak apalah dia tu, tak apalah, tak ada kena mengena. Iaitu hak kena mengenanya isteri Nabi SAW naik gendong. Tu ada kena mengena. Perempuan naik gendong lelaki. Boleh. Lepas tu unta dia tu gelecah. Ini kita sudah jumpa ada beberapa kali dah, gelincir unta tu. Lalu saya pun kata perempuan ataupun isteri Nabi. Mana tengok isteri Nabi, bersahabat-sahabat ni begitu ambil berat tentang Nabi SAW dan orang-orang yang ada kena mengena dengan dia, sehingga dia sebut selalu. Ataupun al-mar'ata, al-mar'ata, mana tengok perempuan itu. Tengok perempuan itu, tengok isteri Nabi itu. Al-mar'ata tu jadi maf'ul bagi fi'il yang mahdzuf. Boleh juga. Kalau kita kata al-mar'atu pun boleh. Isteri Nabi itu maknanya sudah jatuh. Yang ni waqa'at. Sudah jatuh. Maka saya pun turun. Rasulullah pun kata itu mak kamu. Dia kata, itu mak kamu. Kamu pergi tengok. Mana kamu pergi tengok, tolong dia lah. Apa yang patut. Ini juga menunjukkan dalam keadaan berlaku kemalangan, ke apa tu, kita boleh tolong walaupun bukan mahram pun. Boleh tolong. Hak patut kita angkat, patut angkat. Patut kita dukung, kita dukung. Patut kita kepo, kita kepo. Tidak salah dari segi agama. Sebab Nabi SAW kata itu mak kamu, pergilah mak kamu pun tak boleh nikah dengan dia. Tidaklah mana seperti mak semati. Cuma mak tu dari segi ayah. Nabi tu sebagai ayah kepada orang mukmin. Maka ini ummul mukminin. Dia suruh pergi tengok. Suruh pergi tengok tu bukan pergi tengok sajalah. Kalau patut akak korang macam mana. Gitu. Maknanya kita boleh tolong dalam kemalangan ke apa, orang perempuan pun boleh. Orang perempuan boleh tolong orang lelaki, orang lelaki pun boleh tolong perempuan. Tak usah teragak-agak lah.
Kecuali kalau ada orang lain yang lebih utama daripada kita, maka dia lah, dan dia tak ada apa-apa. Kalau dia pun sakit juga, takkan kita nak elak ke dia? Dia pun rebah juga ni. Jadi kita lah kena tolongnya. Lepas tu saya pun perkemah pula kenderaan itu. Perkemah pula, ikat-ikat molek pula. Nabi SAW pun naik, pergilah berjalan pula. Bila sampai dekat ataupun dia sudah nampak Madinah, dia pun kata aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu doanya. Doa orang yang pergi jauh, apabila balik dekat nak sapa tu baca ni. Ni doanya. Aibun, kita pulang, kita kembali. Abiduna, kita mengabdikan diri, kita memuji Tuhan kita. Yang ni balik semua, kembali semua ni semua dalam keadaan ingat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Babul istilqa wa wad'ir rijli 'ala al-ukhra. Ini bab tidur terlentang dan meletakkan kaki di atas yang lain, di atas, satu kaki di atas satu kaki lagi tu. Mana tidur terlentang, letak kaki lah, silang kaki, letak di atas lutut tu kita, letak di atas lutut. Hak sebelah tu akak duduk atas tapak kaki, sambil ni hak ni sebelah ni letak di atas lutut tu. Duduk lagu tu. Boleh ke tidak boleh? Lepas pada tu apa kena mengenanya ni dengan tajuk pakaian perhiasan. Hak ni pun perhiasan juga kita pakai. Nak pakaian ni maksudnya nak menutup aurat dan untuk perhiasan. Apabila duduk gitu, kalau terselok kain tu, lagu mana? Hilanglah perhiasan tu. Orang nampak keaiban kita, orang nampak benda hak sulit kita. Tak ada kan? Ini memalukan. Tujuan pakai pakaian itu nak mengelak daripada malu lah, nak menutup kemaluan kita lah. Tiba-tiba kalau duduk lagu tu nampak kemaluan pula. Apa maknanya? Tak adalah makna pakaian tu. Pakaian untuk menutup, sekarang sudah tidak tertutup. Artinya kita kena pakai tu biar munasabah. Kalau sekarang ni orang pakai seluar tapi zip tu tak zip molek, tu tak kena lah tu. Zip tu tak zip molek. Seluar pakai, tapi tu buka zip, tak kena lah tu. Mengaibkan. Jadi jangan buat lagu tu lah. Kalau buat lagu tu pun kena jagalah kita berpakaian lagu mana, kena tengok keadaan kita. Kalau kita pakai kain mungkin terdedah, tapi kalau kita pakai seluar mungkin tak apa. Tak apa. Jadi asalnya nak jaga. Kita nak jaga perhiasan ni apa makna? Nak suruh jadi comel, nampak comel, menarik, tidak jadi aib. Jadi hilang hak asal tu, nak suruh comel jadi keaib pula, orang tahu, nampak keaiban kita. Tak ada makna lah lagu tu. Ni ceritanya, iaitu dia tengok Nabi SAW sedang tidur dalam masjid dengan mengangkat salah satu kaki dia dengan meletakkan di atas satu lagi. Nabi SAW tidur buat gitu. Lepas tu lagu mana? Boleh kah? Boleh lah dia buat ni. Lepas tu yang kata tadi tu, hak tadi dia tidak kata tak boleh, cuma dia kata tidur terlental, lepas tu letak kaki, satu kaki di atas hak satu lagi. Dia nak ayat boleh ke tak boleh? Dalam hadis Nabi SAW buat. Lepas tu apa maksudnya? Maksudnya kalau terpelihara, kalau pakaian kita tu, kain kita tu molek, tertutup molek, tak apalah nak duduk lagu tu pun. Dah kita selesai duduk lagu tu, duduklah lagu tu, tak apa. Ada pula orang kata kalau angkat kaki beletai rak, angkat kaki ke belakang tu mati mok, kata dia. Itu hurapat saja, tak ada kena mengena apa tu. Supaya juga ni kalau letak gini nampak sombong, tak ada kena mengena sombong apa. Dah kita selesai gitu, bukan maksud sombong. Sebab cekok pinggan ni orang kata sombong, ahli neraka. Tu cerita dia. Kita hak penat ni perlu buah tiok ni, nak lah ke mana? Tak apalah duduk gitu, dah kerja. Dan moga kita ada kerja, tidak dengan maksud sombong apa, tak apa. Hak ni pun hak asal tak benar tu kerana sombong, kerana takut terdedah aurat, dah tak ada semua tu. Apa salahnya? Apa salahnya? Kemudian dalam hadis yang lain ada Nabi SAW larang. Larang tu takut tadi lah.
takut sombong kah, atau takut terdedah aurat. Tapi kalau terpelihara, tak apa, tak apa. Ini tetap masih lagi kita berpakaian dengan baik, dan bermakna kita menghias diri kita. Kita tidak mendedahkan keaiban kita kepada orang melalui pakaian kita yang kemas itu. Tak apalah kita nak duduk lagu mana pun tak apa. Kemudian dalam hadis ni tak ada tidur terlentang ni, tapi Imam Bukhari buat tajuk tidur terlentang dan letak satu kaki di atas satu lagi. Dalam hadis ni dia kata Nabi menyanggeng. Nabi menyanggeng. Yattaji'u. Imam Bukhari nak cerita yattaji'u di sini dengan makna yastalqi, dengan makna tidur terlentang. Bukan makna yattaji'u ni mesti makna menyanggeng. Kalau menyanggeng nak akak kaki dua lagu mana? Nak letak atas satu kaki lagi. Cuba fikir. Imam Bukhari kata seseolahnya kalau tidur menyanggeng, nak letak kaki, satu kaki di atas satu kaki lagu mana? Rohak tu, rohak tu bukan kau relax, kau rohak. Tujuan sebenar letak kaki di atas satu kaki ni untuk relax. Tiba-tiba tidak relax. Ini bermakna yattaji'un sini dengan makna tidur terlentang. Terlentang lepas tu letak kaki gitu. Tak apa. Situlah Imam Bukhari faham. Walaupun tak ada dalam hadis, dia faham daripada hadis tu mesti ini makna tidur terlentang. Sebab kalau tidak tidur terlentang, payah tu nak angkat kaki letak atas kaki lagi tu, nak letak lagu mana? Kalau boleh pun dia tidak kau merehatkan kita, kau memenatkan kita, menyusahkan kita. Tak ada makna. Kemudian habis dah lah. Ini semua cerita pasal pakaian, perhiasan dan gaya. Gaya. Habis dah. Cuma seperti mana biasa, bara'ah ikhtitam dia. Imam Bukhari ini sama dia. Penutup dia hadis. Penutup dia tu dia isyarat kepada penutup habis. Hafiz Ibn Hajar kata habis ba, isyarat kepada habis ba. Habis ba. Syekh Zakaria kata habis hayat kita, isyarat kepada habis hayat kita. Yang ni kita mati, isyarat kepada mati semua ada. Isyarat kepada habis bab ni lagu mana? Bila kita buat kerja kan, habis kerja kan kita nak rehat lah. Kau rehat lagu mana? Rehat tidur terlentang, letak kaki atas kaki lagu tu lah cara orang rehatnya. Bila tu? Setelah habis buat kerja lah. Itu bila? Di akhir. Bukan mula-mula buat kerja lagi letak kaki lagu tu dah. Tak sesuai. Itu isyarat kepada habis kerja. Bagi Syekh Zakaria, ia mengatakan ini menunjukkan mati. Tidur terlentang tu isyarat kepada orang mati dah lah tu. Tidur terlentang isyarat kepada orang mati. Lepas tu letak kaki atas kaki ni, bersilang kaki ni, dia merujuk kepada dalam ayat Quran. Jangan halus. Imam Bukhari ni dia pergi jauh-jauh. Mana kalau orang tidak seni sepo dia tak ada apa, tak ada apa. Iaitu dia kata dalam ayat Quran ada sebut wal taffatis saqu bis-saq, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Itu ayatnya. Ayat tu berkenaan dengan orang dekat nak mati. Ayat tu. Berkenaan dengan orang dekat nak mati, idza balagatit taraqiyah, apabila nyawa tu dekat dengan kerongkongan nak cabut. Orang yang duduk dekat-dekat tu dia kata man raq, siapa hak nak boleh berubat? Doktor mana? Bomba mana? Senyap situ kaku. Nak lagu mana ni? Saat akhir tu. Sebab tu berhenti situ. Man raq. Makna nak ayat kejut, terkejut tu. Panik semuanya. Siapa? Dalam keadaan ni tak boleh buat. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh selamatkan. Orang yang nak mati sendiri wa dhanna annahu al-firaq. Dia sudah yakin dah bahawa dia akan berpisah. Mana tak lama dia pun nak pergi. Wal taffatis saqu bis-saq. Kaki bertaut kaki. Apa makna? Kaki bertaut kaki maknanya kedahsyatan bertindih-tindih.
maknanya dahsyat benar keadaan pada masa itu. Kaki bertindak kaki ni maknanya keadaan yang dahsyat. Bila berlaku dekat nak mati. Pada ketika itu ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada ketika itu, pada hari itu engkau akan dibawa kepada Tuhanmu. Wahai manusia. Mana ni cerita dekat nak mati. Dekat nak mati ni dalam ayat tu dia sebut bertaut. Bertaut kaki, bertaut kaki, betis bertaut betis. Apa makna betis bertaut betis? Maknanya penat, teruk. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Kalau betis bertaut betis maknanya teruk, dahsyat. Dahsyat. Dahsyat tu bila? Kalau dalam ayat Quran ketika nak mati. Ini isyarat kepada nak mati tu. Isyarat kepada nak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab. Habislah apa ni, cara kepakaian. Kitabul Libas, Kitabul Adab pula. Ni bab lain dah nak pakaian, kena butis kat tu lah. Butis kat tu. InsyaAllah minggu depan. Allahu a'lam. Astagfirullah.